selepas terjatuh di Jeti Kubahria pada Khamis dilakukan sejak pagi tadi. Untuk perkembangan lanjut, kita akan bersama Khairil Zarif yang turut serta dalam operasi SAR bersama pasukan bomba dan penyelamat Petrajaya. Silakan Zarif. Baik, terima kasih Koni, rakan setugas di studio, dan hari ini adalah hari kedua mencari mangsa yang hilang di Sungai Sarawak, dan pencarian ini saya difahamkan dibuat di sekitar Sungai Sarawak sehingga ke Baraj, iaitu sepanjang 16 km, dan tragedi ini berlaku semalam di mana kedua-dua mangsa terjatuh dari jambatan Satok. Dan baik, kita bersama dengan Ketua Balai Bomba Petrajaya bagi menjelaskan lebih lanjut bagi operasi pencarian tersebut, iaitu Tuan Azharul. Baik Tuan, apa perkembangan operasi SAR pencarian ini? Perkembangan semasa operasi SAR hari kedua ini melibatkan berbagai agensi, bomba, polis, live patrol dan APM, seramai aset seramai 8 buah bot, di mana pencarian radius lebih kurang ke hilir 16 km dan ke hulu lebih kurang 17 km. Di samping pada sama kita juga membuat bantuan untuk PPS banjir. Dan dalam masa tersebut, mangsa kali terakhir dipercayai menggunakan baju berwarna hitam, lelaki berusia 33 tahun. Dan kita masih giat membuat operasi di mana kita lebih tertumpu kepada di pesisir gigi air lah, dan memenangkan keadaan air agak deras waktu mangsa terjatuh, dan alhamdulillah sekarang ini air agak moderate, maksudnya tidak begitu deras lah. Baik, apakah cabaran semasa menjalani ops pencarian ini? Cabarannya adalah musim ini kita juga terlibat dengan banjir juga. Kita terpaksa menggerakkan pasukan daripada yang bercuti untuk turut serta dalam operasi ini, dan juga dengan keadaan semasa kita dapat lihat air dengan sampah menyukarkan visual untuk kita melihat situasi mangsa. Kalau diukurkan dalam teorinya, mangsa dalam hari kedua adalah timbul lah, dan mungkin penuh timbul pada hari ketiga lah. Bagaimana pula dengan mangsa yang terselamat? Bagaimanakah keadaan beliau sekarang? Okey, untuk mangsa yang selamat, kita telah menghantar mangsa di hospital dan telah diselamatkan oleh pihak orang awam lah, di mana mangsa didapati penuh dengan air lah, dan terus dihantar ke hospital menggunakan MIS bomba lah. So, apakah pesanan kepada orang awam ketika musim banjir ini, Tuan? Okey, pesanan istimewa saya lah untuk warga yang terlibat mencari nafkah di air, utamakan penggunaan PPE lah. Sama ada anda mahir ataupun tidak mahir, gunakan PPE. Memandangkan keadaan sini air agak deras dan tidak menentu lah. Baik, terima kasih Tuan Azharul. Okey, orang awam diingatkan untuk berjaga-jaga ketika musim banjir ini dan sentiasa menjaga keselamatan diri. Baik, itu sahaja laporan dari kami dari sini. Saya Khairil Zarif Afindi dan juru kamera Fikri Razak melaporkan untuk TVS. Terima kasih Zarif dengan laporan itu tadi. Seterusnya, polis tidak akan berkompromi, sebaliknya akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang mahu merentas negeri, terutama di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Sabtu ini. Sejak PKP dilaksanakan kembali semalam, pihak berkuasa masih dalam mood memberi nasihat. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kompaun akan dikenakan secara terus di lapangan kepada individu yang didapati melanggar perintah ditetapkan. Maknanya dalam 2-3 hari ni, sebelum Friday, sebelum Jumaat ni, sebelum besok ni, masih lagi dalam proses mod menasihat. Jadi belum ada tindakan, dan saya percaya selepas besok tindakan tegas akan diambil. Polis tidak akan berkompromi lagi. Mungkin compound kita dah benarkan itu hari, kita dah benarkan compound boleh dilaksanakan di lapangan. Temu kembali. Seterusnya kita akan bersama dengan Salasia Safian yang telah bersedia di talian untuk perkembangan terkini di Pusat Pemindahan Sementara Mangsa Banjir di Maleha. Silakan Salasia. Baiklah, terima kasih Koni. Sekarang ini saya berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS SJK Chong Bua Sungai Tengah Kuching.
yang merupakan mangsa banjir dari Taman Maliha, Kampung Paruh dan juga Taman Alamanda Indah. Mereka ini merupakan mangsa yang dipindahkan dari PPS Dewan Serbaguna Taman Maliha yang turut dinaiki air pada awal pagi Khamis pada jam kira-kira 3 pagi. Dan setakat jam 11.30 pagi, jumlah mangsa adalah menurun daripada 68 buah keluarga kepada 49 buah keluarga. Ini kerana mereka dikatakan telah kembali ke rumah untuk mengemas, membersihkan sekitar rumah, dan antara jumlah kemah yang didirikan adalah sebanyak 70 buah, dan antara mangsa yang dipindahkan adalah 2 orang bayi perempuan termasuk 5 orang OKU. Dan alhamdulillah juga setakat ini mangsa menerima sumbangan daripada pelbagai pihak, antaranya Baitul Mal, Pusat Khidmat Petra Jaya YB Fadila, sumbangan daripada APM dan pelbagai pihak yang lain. Okey, baiklah. Rasanya setakat itu saja laporan buat masa ini, dan saya akan laporkan dari semasa ke semasa. Saya Salasa Safian melaporkan dari Kuching, Sarawak. Kembali ke studio. Terima kasih Salasa Safian atas laporan itu tadi. Seterusnya, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, premis Dobi Layan Diri hanya dibenarkan beroperasi bermula jam 6 pagi sehingga 8 malam. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat selepas kerajaan mendengar rungutan dan permintaan rakyat berhubung perkara itu ketika musim tengkujuh ini. Memandangkan perkhidmatan ini amat diperlukan, Ismail menegaskan pemiliknya harus menyediakan pekerja untuk memastikan pelanggan mereka mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Kajian sebelum ini mengeluarkan SOP, mengeluarkan kebenaran kepada kedai dobi beroperasi kecuali kedai dobi layan diri. Alasan dia diberikan adalah kedai dobi layan diri tidak ada siapa yang memantau. Tidak ada siapa yang menjaga kedai tersebut. Jadi semua orang bebas berada di dalam kedai tersebut dan tiada siapa yang boleh memantau SOP di dalam kedai dobi layan diri. Katanya lagi, pihaknya amat memahami situasi ini terutamanya orang bujang yang memerlukan kerana tidak ada yang menguruskan pakaian mereka. Kita amat memahami tentang keperluan. Ya, ramai yang mengadu, terutamanya golongan orang bujang yang mengatakan dia sangat perlukan kedai dobi layan diri kerana tidak ada siapa yang nak membasuh pakaian. Jadi mereka pergi kedai dobi layan diri. Sekarang pun musim hujan. Kedai dobi layan diri boleh dikeringkan pakaian di kedai dobi layan diri. Jadi sangat diperlukan. Beri pertimbangan kepada ibu bapa yang bekerja sebagai essential service. Dalam perkembangan lain, Ismail Sabri berkata ketua jabatan perlu mempertimbangkan sistem penggiliran dan bekerja dari rumah kepada ibu bapa yang bekerja dalam perkhidmatan perlu agar dapat memantau anak-anak di peringkat sekolah rendah semasa pengajaran dan pembelajaran PDP secara atas talian. Walaupun pihak majikan boleh memainkan peranan. Dari segi perkhidmatan awam saja, dah diumumkan bahawa majikan boleh membuat keputusan untuk membenarkan kumpulan kerja mana yang boleh bekerja daripada rumah ataupun boleh yang terus perlu bekerja di pejabat. Jadi ini saya harap majikan memberikan pertimbangan kepada masalah yang dihadapi oleh ibu bapa, terutamanya berkaitan anak-anak kecil yang mereka perlu pergi sekolah. Mana kalau mereka kata perlu bekerja daripada rumah, boleh bekerja daripada rumah, kurang-kurangnya masalah yang dihadapi itu boleh diselesaikan. Orang ramai diminta menghubungi Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC atau meminta bantuan pihak berkuasa jika terlihat kelibat buaya berdekatan kawasan kediaman mereka ketika musim banjir. Ini susulan mereka mengutamakan menular video berkenaan sebelum meminta bantuan pihak berwajib. Ketua Pegawai Eksekutif SFC Zulkifli Muhammad Aton berkata, video tersebut boleh menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk mengenai ancaman buaya berkenaan.
Ketika beberapa daerah di negeri ini dilanda banjir susulan hujan lebat, Zulkifli berkata kemungkinan buaya akan muncul di kawasan perkampungan atau perumahan yang dinaiki air kerana buaya ini cuba mencari sumber makanan serta mengelakkan daripada arus air sungai yang deras. Seperti video tular mengenai kemunculan buaya baru-baru ini, Zulkifli turut menegaskan SFC mendapati video tersebut adalah video lama yang disebarkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Ini kerana menurutnya setelah mengarahkan pasukan di lokasi video tular itu, tiada sebarang kejadian pun yang berlaku di lokasi berkenaan. Orang ramai boleh menghubungi pihak pengawal kehidupan liar SFC di talian 0198859996 untuk bahagian Kuching, manakala 0198883561 untuk bahagian Sibu dan 0198332737 bahagian Bintulu. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Saya Connie Grace, salam hormat dan sayu kenep.